Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 21 November 2020 bersama saya Janet Bennett. Berita utama, program Malaysia Mudah atau My Mudah akan membantu pengusaha industri dan perniagaan mengatasi karenah birokrasi dan mengurangkan kos yang dikenakan ke atas syarikat dan perniagaan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, inisiatif itu juga bertujuan mencapai pengurangan 25% atau bersamaan 10 bilion ringgit ke atas kos dalam sektor awam. Among the issues that have been resolved under My Mudah initiatives are as follows. Issuance of export permit for floriculture products and processed food. Issuance of clearance letter by technical agencies regarding the certificate of completion and compliance. Poultry license issues related to the construction of modern poultry farming and relaxations of regulatory requirements for licensed operators. Beliau berkata demikian semasa berucap mewakili Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg merasmikan program Malaysia Mudah atau My Mudah secara maya dan langsung di Facebook pada Jumaat. Dalam pada itu jelasnya Kerajaan Sarawak telah menubuhkan Majlis Tindakan Ekonomi Sarawak SEAC bagi mempercepatkan pelan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di Sarawak pasca COVID-19 di samping menyokong program Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana yang dilancarkan Kerajaan Persekutuan. Sarawak government will be fast-tracking the development in digital transformation and innovation in the future as part of initiatives developed under SEAC. This bold initiative will boost our economic competitiveness and lay the foundation for Sarawak to become an attractive investment destination in the region. Tambahnya, Kerajaan Sarawak turut mewujudkan tempat ekosistem dan dasar perniagaan mesra yang akan menggalakkan pelaburan berkualiti baharu dalam semua sektor ekonomi di negeri ini. Dianjurkan Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Wilayah Sarawak dengan kerjasama Unit Perancangan Ekonomi Sarawak EPU. Program tersebut turut melibatkan usahawan dari sektor swasta dan wakil persatuan. Seterusnya, Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK melalui Majlis Pembangunan Sosial memberikan geran tambahan kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan PSK Daerah Kuching bagi membantu mendepani pandemik COVID-19. Sebanyak 6 buah pusat pemulihan dalam komuniti PPDK, 2 pusat aktiviti warga emas PAWI dan 2 pusat perkhidmatan warga emas PPWE daerah Kuching masing-masing menerima peruntukan berjumlah RM5,000 serta Sarawak Han Nam Siang Teng yang menerima sebanyak RM10,000. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah semasa berucap dalam majlis penyerahan geran tersebut hari ini berkata peruntukan tersebut adalah untuk menambah nilai kepada perkhidmatan yang disediakan oleh pertubuhan-pertubuhan tersebut terutamanya dalam mendepani norma baharu. Kita merasakan dalam keadaan kita diselubungi oleh pandemik COVID-19 ini, peruntukan ini kita berharap dapat digunakan oleh sama ada PAWI, PPWE dan juga PDK untuk menambah nilai kepada perkhidmatan yang sedia ada diberikan melalui PAWI, melalui PPWE dan juga melalui PDK. Tetapi oleh kerana daerah Kuching masih dalam red zone, aktiviti terpaksa diubah suai, lebih menggunakan sama ada menggunakan iaitu social media. Beralih ke laporan di Marudi, sebanyak 33 buah rumah panjang dan kampung, 2 buah gereja dan sebuah surau bakal menerima manfaat bekalan air terawat sebaik projek bekalan air kawasan Tinjar Fasa 2 siap dalam masa terdekat.
Menteri Muda Kerajaan Tempatan Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, terdapat sebahagian rumah-rumah dan rumah ibadat yang masih belum disambung dengan paip air dari grid bekalan air bersih sedia ada dari loji air Beluru. Menurut Datuk Dr. Penguang, projek bekalan air kawasan Tinjar Fasa 2 terbahagi kepada dua bahagian, iaitu pakej 1 dan pakej 2 seperti yang tertera. Beliau berkata demikian semasa mempengurusi dialog penyambungan bekalan air bersih bagi rumah-rumah sebuah dan rumah panjang yang belum disambung paip air dari grid bekalan air bersih sepanjang jalan utama dari Pekan Beluru ke Sungai Serus, Bakong di Dewan Masyarakat Beluru pada Jumaat. Manakala di Betong, golongan usahawan di Debat disarankan untuk mendaftar bagi mendapatkan lesen syarikat. Menurut Adun Saribas Muhammad Razi Sitam, kerajaan negeri telah menyediakan pelbagai bantuan kepada usahawan untuk memiliki lesen syarikat. Berucap semasa program khusus asas keusahawanan tahun 2020 pada Jumaat, Muhammad Razi menggesa usahawan untuk memanfaatkan ekonomi digital dalam urusan perniagaan sesuai dengan suasana mencabar ketika ini akibat penularan wabak COVID-19. Beliau juga percaya usahawan yang terlibat dalam program itu mendapat pendedahan berguna dari pelbagai agensi perbankan dan pertanian bagi mengembangkan lagi perniagaan mereka. Berita seterusnya, daerah Mukah mempunyai banyak tinggalan sejarah yang unik dan berpotensi menjadi produk pelancongan terkemuka di Sarawak. Adun Telian Yusuf Nosbalo menjelaskan Mukah juga kaya dengan keunikan adat dan kebudayaan yang boleh menarik minat pengunjung dari luar. Untuk daerah Mukah, kita lihat bahawa banyak tinggalan-tinggalan sejarah yang unik untuk bahagian Mukah. Seperti kalau daerah Mukah sendiri ada Jerunai ataupun Kelidean kata dalam, dan kubur tergantung, kita ada permainan tradisional seperti tibau, dan tidak kurang juga kalau di kawasan Batu kita ada rumah panjang Lanau Kampung Sok yang boleh diketengahkan. Itu merupakan satu-satunya rumah panjang Lanau yang ada di Sarawak. Berucap semasa perasmian bengkel pelan perancangan strategi pelancongan bahagian Mukah Siri 1 pada Jumaat, beliau menjelaskan industri pelancongan amat penting kerana ianya memberi pendapatan bukan sahaja kepada pengusaha produk perancangan seperti hotel namun kepada semua masyarakat. Sementara itu, residen bahagian Mukah, Hamdiah Bakir berkata bengkel tersebut diadakan bagi mengumpul idea yang boleh diguna pakai pemain industri pelancongan di Mukah. So, bengkel pada hari ini lebih kepada pencambahan idea daripada semua kumpulan, dan selepas ini pihak fasilitator akan membantu kita merangka framework lah untuk secara keseluruhan bagaimana kita boleh mendokumentkan semua input-input yang telah diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan. Di Dun Kedup pula, penganjuran bengkel kepolisian komuniti berperanan mempersiapkan semua pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi. Adun Kedup Martin Ben berkata, bengkel seumpamanya juga untuk memastikan masyarakat setempat lebih selamat mengikuti konsep kepolisian komuniti. Jelasnya ia merupakan satu komitmen kerajaan kepada komuniti setempat dalam berkongsi tanggungjawab terhadap keselamatan bersama. Berucap semasa merasmikan bengkel kepolisian komuniti di Kampung Bunan Gegar pada Jumaat, Martin memberitahu bengkel tersebut juga memperjelaskan peranan dan fungsi setiap agensi-agensi penguatkuasa dan keselamatan kepada komuniti. Beralih ke laporan COVID-19, berita baik hari ini apabila tiada kes positif baharu dilaporkan menerusi kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak mengekalkan jumlah keseluruhan kepada 1,055 kes. Turut dimaklumkan setakat hari ini jumlah keseluruhan kes pulih dan dibenarkan discharge meningkat kepada 972 orang atau 92.13%. Mengenai laporan PKPB daerah Kuching, sebanyak 7,657 jumlah kenderaan diperiksa dan 193 buah kenderaan diarah berpatah balik disebabkan tidak mempunyai kelulusan merentas daerah.
Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Berita-berita terkini Sarawak boleh didapati di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.